Liana, ya, sebagai aktivis politik, apa yang anda lakukan? Soalan apa yang political activist lakukan, saya rasa kena bezakan dengan ahli politik. Ahli politik berkempen untuk menang pilihan raya, untuk berkuasa. Aktivis politik berkempen untuk mendapatkan demokrasi yang lebih baik, pengundi yang lebih bijak. Jadi saya rasa mantra yang saya guna ketika saya bermula sebagai aktivis politik ialah, if you want to change the politics, you have to change the society. Kalau kita nak merubah politik negara, kita kena terlebih dahulu membetulkan minda masyarakat. Jadi itu yang saya buat selama 4 tahun sejak. Anda mengatakan merubah minda masyarakat, so as if you have the right one? It's not the right one. I think we have to supply the facts, figures, the data, so that's the way of, it's not merubah kepada siapa yang patut dipilih, tapi saya rasa merubah landscape pemikiran rakyat untuk tidak taksub parti, tidak tutup pemimpin dan menilai sesuatu itu beyond retorik politik, beyond propaganda, mendapatkan so you do have some apa kita kata compass moral yang perlu kita pegang. Maknanya kalau kita nak menjadi pengundi yang ada certain objektif, ya, jadi perlu pendidikan atau pencerahan. Begitu pandangan Liana? I think aktivis macam mana pun, at the end of the day, kita tidak boleh determine, we are not a moral police. I think our role as aktivis ialah memberi pencerahan, advokasi dan memberi peluang untuk mereka mendapatkan maklumat, rakyat mendapatkan maklumat berdasarkan fakta dan data supaya mereka memilih with informed decision. Ya, okay. I think that's the whole purpose. Ya, tapi perkataan aktivis, selalunya aktivis mempunyai misi tertentu, ya. Misalnya aktivis alam sekitar. So aktivis politik seperti yang Liana katakan tadi, advocate, ya, advokasi demokrasi. Jadi setakat ini, ya, sepanjang pelibatan Liana sebagai seorang aktivis politik, bagaimana Liana melihat lanskap wacana politik ataupun naratif dunia politik di Malaysia ini? Saya rasa apa yang berlaku selama 5 tahun kebelakangan di pasca langkah Sheraton, pengundi dah nampak warna sebenar parti politik dan ahli politik. Selama ini kita pangkah ikut parti, sekarang ni ada gerakan yang menilai calon dulu baru melihat parti. Saya rasa ada blessing in disguise what had happened for the past 5 years. Kematangan pengundi itu sudah mula nampak. Mereka mula menilai calon mereka daripada hanya pangkah mengikut parti yang mereka suka. Saya rasa landscape politik Malaysia sudah berubah dan people are more aware dan kematangan pengundi itu sudah mula nampak. Bila saya tengok ada laporan baru-baru ini, kajian oleh Universiti Melaya di kalangan orang muda sekarang tidak melihat parti. Mereka hendak melihat kepribadian calon, keterampilan calon, apa yang calon boleh bawa. Pada saya itu menunjukkan ada blessing in disguise selepas Sheraton. Dan sebagai aktivis politik, tak kiralah siapa menang pilihan raya selepas ini, kami kalau saya tanya aktivis politik yang lain, kita hendak melihat pengundi yang lebih bijak, negara yang demokrasinya lebih utuh. Itu our main intention. Okay, terima kasih Liana. Apakah ideologi yang kita boleh kaitkan, ya? Mungkin bagi orang awam dia tidak mengaitkan dengan ideologi, tetapi setiap pakatan politik ataupun parti itu berdiri di atas ideologi, ya. Kalau kita lihat di barat, usually kita dapat melihat dari segi the right and the left, ya. Dari segi golongan yang kita, parti itu usually serve, ya. Misalnya kita lihat konservatif dan Labour, ya, Democrat dan Republican. Tapi di Malaysia ni bagaimana anda melihat pakatan, misalnya kita ada pakatan yang 3 blok yang penting ini, iaitu Barisan Nasional, PN yang baru, ya, dan juga Pakatan Harapan. Bagaimana Liana melihat ideologi di belakang tiap-tiap blok ini? Okay, terima kasih Prof. Saya rasa kalau kita bercakap tentang ideologi politik daripada perspektif rakyat marhain, sebab selalunya saya menulis dari perspektif rakyat biasa, bukan daripada konteks political analyst atau mereka yang sudah biasa dengan sains politik.
Jadi kalau kita bercakap tentang PH, kita akan kaitkan dengan DAP, Socialist Democratic, and PKR sebagai reformis, and kita ada UMNO sebagai nasionalis. Itu semua branding yang mereka bawa dari konteks sains politik. Tapi kalau daripada segi perspektif marhain, apa yang kita nampak? Kita nampak PKR satu parti reformasi. Kita nampak DAP Malaysia. Kita nampak UMNO Ketuanan Melayu. Kita nampak PAS nak buat Islamic State. Itu branding yang lagi senang difahami dari konteks rakyat biasa. Malaysia, Ketuanan Melayu, nak buat hudud. Itu the branding yang saya rasa senang capture the mind of the marhain. It is that bila kita dah ada gabungan seperti ini, macam for example, gabungan antara dalam Perikatan Nasional, kita ada PAS di situ, kita ada gerakan di situ juga, yang kita ada nasionalis which is bersatu di situ. Jadi kalau nak cakap ideologi itu dalam satu pakatan itu semua sama, saya rasa dalam setiap pakatan atau gabungan itu mimpi mereka lain-lain tapi mereka tidur sebantal. Jadi daripada perspektif rakyat, kita dah tak pandang sangat ideologi itu. Pada saya lah, sebagai seorang rakyat biasa, kita dah tak pandang whether Malaysia, Ketuanan Melayu semua. Sebab pada saya sekarang, kita dah belajar 5 tahun kebelakangan ini yang parti ni dari perspektif rakyat biasa yang kecewa, macam lebih kurang sama je mereka ni. Jadi apa yang saya bawa ialah bukan konteks ideologi politik dan sebagainya. Kalau kita nak rakyat teruja kembali untuk pilihan raya, saya rasa kita fokus bukan sahaja parti tapi juga pemimpin yang nak diangkat. Itu yang saya promosikan sebagai seorang aktivis politik. Kita juga perlu tengok calon yang kita nak pangkah rather than tengok ideologi politik itu. Sebab kalau kita tengok ideologi politik pun kita tak tengok calon, kadang calon yang kita angkat tu tipu sijil, tidak layak diangkat, tidak kompeten, dan kita sendiri akan kecewa. Tapi Liana, macam Prof Jomo katakan tadi kan, macam PAS ni kan, dia dalam kehidupan 71 tahun itu menampakkan perubahan ya. Baru-baru ni saya pergi di Kelantan dan berjumpa dengan seorang Tionghoa ya. Dia kata dia menginginkan kembali kehidupan harmonis semasa zaman Tuan Guru Ni Aziz ya. Dan dia kata sekarang ni makin resis ya. Dulu jadi dia nak kembali, tapi di sinilah letaknya kepentingan ideologi itu untuk sama ada kita konsisten atau tidak ya. Kalau kita tidak konsisten, ini yang melibatkan kekeliruan ya. Misalnya PAS mengatakan bahawa untuk nak hudud Islamic State, tetapi dalam perbincangan PRU ini, perbincangan itu sudah tiada kerana mereka bersama dengan gerakan, dan gerakan juga ada masa-masa tertentu yang mereka menunjukkan tidak menolak hudud ya, menolak Jawi, menolak sekolah agama. Jadi betul mereka tidak lagi membincangkan dari segi ideologi, tetapi bagi mereka yang meneliti lebih dalam, ini merupakan kecelaruan dari segi prinsip ya. Dan okey. If saya boleh nak tambah sedikit. Silakan. Saya rasa apa saja yang saya cuba buat kadang tu ramai yang salah faham. Ramai yang rasa macam saya lalang, saya tukar pendirian. Kadang tu bila saya bercakap tentang satu pemimpin atau saya cakap pasal satu parti lain ada yang menyokong. Bila kita cakap pasal parti dia pula, dia akan mengeji, akan mengecam. Saya rasa at the end of the day, apa yang saya cuba lakukan ialah saya nak tunjukkan yang it's okay to question our leaders, it's okay to question our parties. Kita tak boleh terlampau totok, terlampau taksub, dan kalau kita rasa tak betul, kita perlu suarakan. But at the end of the day, we still have to choose someone to lead, a party to lead. Siapa dan apa tu we have to choose. But it has to be made by informed decision, by questioning and getting that answers. The problem is, saya rasa kita diajar daripada kecil, we have to pick side very early. And we have to stick with that side no matter what. Saya rasa itu satu yang salah, sebab saya dibesarkan di kampung Melayu, terbesar di Malaysia di kampung Manjoi, Perak. Saya diajar kena sokong parti keramat dulu, kini dan selamanya. Tapi bila kita dah besar, kita tahu kalau they don't deserve the sokongan, we shouldn't give to them. Jadi apa yang saya promosikan, kita undi kerana negara. Our loyalty to the country first, loyalty to political parties, leaders or even government only when they deserve it.
Saya rasa itu kena kalau kita nampak shifting itu, maknanya kita nampak apa yang baik untuk negara dan kita boleh jatuhkan dan bangunkan mana-mana parti atau pemimpin because kita niatnya untuk negara. Saya rasa Liana. Yang terakhir, Liana, silakan kalau boleh rumuskan apa dan siapa. Liana, your mic. Sorry. Terima kasih Prof. Kalau bercakap tentang apa, saya rasa dari konteks pengundi atas pagar, pengundi marhain dan tidak berapa familiar daripada konteks ideologi yang lebih besar, lebih rumit, yang kita nampak sekarang selepas Sheraton Move atau langkah Sheraton itu, kita nampak kita dah keliru, kita dah tak tahu macam mana nak pilih, dan sekarang apa yang ditekankan ialah to pick the lesser between two evils. Mudarat kecil sebagaimana Prof Salimah cakapkan tadi, kita nak cari yang mudarat kecil. Jadi pada saya, kalau saya bercakap tentang apa mudarat kecil itu, saya tahu yang 5 tahun akan datang ini Malaysia akan hadapi kesukaran bukan sahaja daripada segi ekonomi, akan melirik juga isu sosial, kemiskinan dan sebagainya. So kalau saya nak mencari parti, saya nak mencari mereka yang ada kompetensi untuk membawa Malaysia keluar daripada kemelesetan ekonomi. Dan selain daripada kompetensi, saya juga nak satu pakatan atau gabungan yang berintegriti, kerana kalau you baik pun bekerja tetapi banyak ketirisan, banyak rasuah di sana sini, tak semestinya kita ada duit. Duit akan tertiris dan kita tak ada duit untuk menampung ekonomi. Jadi itu saya rasa kalau saya nak tengok pakatan apa, kena ada integriti itu, kena ada kompetensi itu. Dan daripada segi kompetensi juga saya rasa selalunya kita tekankan Perdana Menteri, siapa nak jadi Perdana Menteri. Saya rasa daripada konteks apa yang kita belajar 5 tahun ni, saya melihat bukan saja Perdana Menteri yang saya nak tengok, saya nak juga tengok collective leadership dalam pakatan itu. Siapa lagi ada. Kalau for example Perikatan Nasional, ramai orang suka Tan Sri Muhyiddin Yassin, abahnya di situ. Tapi siapa lagi ada dalam tu? Adakah nanti pelapisnya adalah Peja, Rina Harun, Tuan Haji Adi Awang? Adakah itu appealing to us untuk dilantik jadi pakatan? Kerana kalau mereka memerintah, mereka akan ada the line up. Kalau Barisan Nasional pula, kita pun sekarang confused sama ada Datuk Seri Zahid Hamidi yang akan memerintah atau Ismail Sabri yang meminta. Bila Ismail Sabri, dia tak ada pula line up dia, menteri-menteri dia sudah dikeluarkan daripada line up. Jadi itu yang dikutip. Dari Pakatan Harapan saya rasa sedikit comforting because kita boleh nampak ada kompetensi di situ. Cuma ada Perdana Menterinya, kita dah nampak juga masa MOF dulu tahun 80-an 90-an ada sedikit kepercayaan rakyat. Saya rasa ada swing sikit sekarang yang menghendaki dia diberi peluang jadi Perdana Menteri. Jadi saya rasa itu akan dinilai oleh pengundi atas pagar, bukan sahaja apa parti itu tapi juga line up secara collective leadership. Siapa, kalau boleh saya ambil sedikit masa 30 saat, saya selalu promosikan kita juga kena tengok calon, jangan hanya pangkal parti. Kerana selama ni kita pangkal parti, kita boleh dapat menteri yang tipu sijil, tidak kompeten, tidak buat kerja, Menteri Aiswa, Menteri basuh longkang dan sebagainya, kita tak nak lagi. Jadi sebab itu saya promosikan quality dulu, tengok quality calon, saf, sidik, amanah, fatanah, tabligh. Saya rasa sesuai, itu merupakan ciri-ciri figura paling berpengaruh sepanjang zaman Rasulullah, dan saya rasa bertepatan dengan apa yang Ustazah Salimah cakapkan tadi. At the end of the day, kita nak yang kompeten, kita nak yang berintegriti, dan itu kita kena selalu tekankan kepada pengundi. Semak dulu calon yang kita nak calon yang kita nak undi, dan juga parti yang kita nak pangkah nanti, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Saya merasa sangat